Hai semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan ekonomi STPM semester 2, makroekonomi, bab 1 pengenalan. Dalam bab 1 pengenalan ini, kita akan belajar dua subtopiknya, iaitu 1.1 aliran pusingan pendapatan negara dan 1.2 isu makroekonomi. Terdapat 4 pelaku ekonomi. Antaranya ialah isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negeri. Sekiranya ia melibatkan dua sektor, iaitu isi rumah dan firma. Sekiranya ekonomi 3 sektor, iaitu ekonomi tertutup, ia melibatkan isi rumah, firma dan kerajaan. Sekiranya ekonomi 4 sektor, ia melibatkan isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negeri. Ekonomi 4 sektor juga dikenali sebagai ekonomi terbuka. Sama-sama kita lihat aliran pusingan pendapatan. Apakah yang dimaksudkan sebagai aliran pusingan pendapatan? Iaitu aliran pendapatan dan perbelanjaan yang dilakukan oleh isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negeri dalam sesebuah ekonomi. Terdapat dua jenis aliran, iaitu aliran fizikal dan aliran wang. Apakah yang dimaksudkan sebagai aliran fizikal? Iaitu aliran dalam bentuk benda seperti faktor pengeluaran, iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan, dan barang dan perkhidmatan. Aliran wang iaitu aliran dalam bentuk wang seperti pendapatan faktor pengeluaran, iaitu upah, iaitu ganjaran kepada buruh, sewa, ganjaran kepada tanah, bunga, ganjaran kepada modal, dan untung, ganjaran kepada usahawan. Perbelanjaan penggunaan, C, consumption, iaitu dalam bahasa Inggeris, tabungan, S, savings dan sebagainya. Sama-sama kita lihat aktiviti antara firma dan isi rumah. Ini adalah dialog antara isi rumah dengan firma. Pengguna menanyakan, "Would you tell me the price of this dress?" Firma menjawab, "Madam, it will be RM31.92 after discount." Di sini kita melihatkan bahawa isi rumah sanggup membayar barang iaitu dress tersebut, iaitu aliran wang terlibat. Firma pula menawarkan barangannya iaitu dress kepada isi rumah, iaitu aliran fizikal dimasukkan di sini. Aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan. Yang pertama, aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan ialah rajah yang menunjukkan aliran pendapatan dan perbelanjaan antara pelaku-pelaku dalam ekonomi, iaitu isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Menurut Keynes, tingkat kegiatan ekonomi ini ditentukan oleh
jumlah perbelanjaan iaitu perbelanjaan agregat antara pelaku-pelaku ekonomi. Aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor ialah ekonomi yang terdiri daripada isi rumah dan firma. Rajah menunjukkan aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi dua sektor dengan tabungan dan pelaburan. Isi rumah menerima sejumlah pendapatan faktor Y, yearly income, kerana menawarkan faktor-faktor pengeluaran yang dimiliki kepada firma untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Aliran perbelanjaan penggunaan C. Consumption ialah bahagian pendapatan yang dibelanjakan oleh isi rumah atas barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh firma. Aliran tabungan S ialah bahagian pendapatan yang tidak dibelanjakan dan ditabungkan di institusi kewangan. Fungsi institusi kewangan ialah mengumpul tabungan daripada isi rumah dan memberi pinjaman kepada firma bagi membiayai perbelanjaan pelaburan. I. Investment. Di sini ada beberapa huruf. Y. Yearly income. C. Consumption. S. Saving. I. Investment. Seterusnya, kita lihat ini ialah aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi dua sektor, iaitu ia melibatkan firma dan isi rumah. Kita lihat aliran yang pertama Y. Pendapatan faktor seperti gaji atau upah, sewa, bunga dan untung. Kedua, iaitu C. Perbelanjaan penggunaan isi rumah atas barang dan perkhidmatan. Di sini kita lihat ini ialah C, ini ialah Y. Seterusnya, yang ketiga S. Pendapatan yang tidak dibelanjakan. Apabila isi rumah pendapatannya tidak habis dibelanjakan, maka ia akan membuat tabungan S, savings, di institusi kewangan seperti bank. Aliran yang keempat pula ialah I, perbelanjaan firma atas barang modal, iaitu firma akan membuat pinjaman daripada institusi kewangan bagi membuat pelaburan. Di sini kita lihat alirannya, iaitu daripada institusi kewangan menyalurkan modal bagi firma untuk membuat pelaburan. Seterusnya, aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor ialah ekonomi tertutup yang terdiri daripada sektor isi rumah, sektor firma dan sektor kerajaan tanpa sektor luar negara. Kedua, campur tangan kerajaan dalam kegiatan ekonomi telah mewujudkan aliran cukai, T. Tax dan perbelanjaan kerajaan, G. Government expenditure. Kerajaan menggunakan hasil kutipan cukai untuk membiayai kos penyediaan barang dan perkhidmatan awam kepada isi rumah dan firma. Di sini kita lihat aliran yang terlibat, iaitu tambahannya T dengan G. So, bagi aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi tiga sektor, kita lihat aliran ini melibatkan firma, isi rumah dan juga kerajaan. Tambahannya ialah kerajaan. Maka untuk aliran yang pertama, T,
bahagian pendapatan atau keuntungan yang perlu dibayar oleh isi rumah dan firma kepada kerajaan dalam bentuk cukai langsung atau cukai tak langsung. Maka di sini kita lihat bahawa isi rumah perlu membayar cukai kepada kerajaan. Cukai ini ialah teks. Firma juga perlu membayar cukai kepada kerajaan. Cukai ini ialah teks. Isi rumah membayar cukai dalam bentuk cukai pendapatan individu, manakala bagi firma membayar cukai dalam bentuk cukai keuntungan syarikat. Aliran yang kedua pula iaitu G, perbelanjaan kerajaan atas barang dan perkhidmatan serta bayaran pindahan. Di sini kita lihat ada aliran yang kedua, kerajaan melakukan perbelanjaan kerajaan G ke atas isi rumah. Pada masa yang sama, kerajaan juga melakukan perbelanjaan kerajaan G ke atas firma. Antaranya perbelanjaan kerajaan ini ialah seperti pembinaan hospital, pembinaan sekolah, pembinaan infrastruktur seperti lebuh raya, jalan raya, jambatan dan sebagainya. Seterusnya, aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor ialah ekonomi terbuka yang terdiri daripada sektor isi rumah, sektor firma, sektor kerajaan dan sektor luar negara. Kegiatan perdagangan antarabangsa mewujudkan aliran import dan aliran ekspor. Aliran import ialah perbelanjaan atas barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh negara asing. Oleh itu, aliran import merupakan bocoran daripada aliran pusingan pendapatan. Aliran ekspor ialah perbelanjaan negara asing terhadap barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh firma tempatan. Oleh itu, aliran ekspor merupakan suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan. Di sini kita lihat raja aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi 4 sektor. Ia melibatkan pelaku seperti firma, isi rumah, kerajaan dan tambahannya ialah sektor luar negara. 4 pelaku ini, firma, isi rumah, kerajaan, sektor luar negara. Apabila melibatkan sektor luar negara, ia melibatkan ekspor dan import. Di sini kita lihat aliran yang pertama, iaitu dari isi rumah ke sektor luar negara. M, import. Perbelanjaan atas barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sektor luar negara. Aliran kedua pula iaitu dari sektor luar negara kepada firma. X ialah perbelanjaan sektor luar negara atas keluaran tempatan. Satu 1.2 Isu makroekonomi. Terdapat 4 isu makroekonomi iaitu inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran. Sama-sama kita lihat isu makroekonomi yang pertama, iaitu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dan tidak terbatas. Inflasi ini berpunca daripada pertambahan permintaan agregat iaitu inflasi tarikan permintaan, kenaikan kos pengeluaran iaitu inflasi tolakan kos
atau kenaikan harga barang import, inflasi yang diimport. Mengapakah inflasi ini perlu ditangani? Ini adalah persoalan yang penting. Inflasi perlu ditangani untuk mencapai kestabilan tingkat harga umum. Keadaan ini penting agar ekonomi tidak menghadapi masalah kenaikan harga atau penurunan harga yang tinggi. Kestabilan tingkat harga tercapai apabila kenaikan atau penurunan harga kurang daripada 4%. Keadaan ini akan menyebabkan kuasa beli pengguna menjadi lebih stabil dan seterusnya akan meningkatkan taraf hidup dan kebajikan masyarakat. Kegiatan ekonomi menjadi semakin meningkat kerana inflasi dan kestabilan kadar bunga dapat dikawal di pasaran. Isu yang kedua ialah pengangguran. Apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran? Iaitu jumlah tenaga buruh yang tidak melakukan sebarang kegiatan ekonomi dan aktif mencari pekerjaan. Persoalan yang penting, kenapa pengangguran perlu ditangani? Untuk mencapai tingkat guna tenaga penuh, iaitu GDP. Apakah GDP? Iaitu satu keadaan apabila ekonomi telah menggunakan semua faktor pengeluaran yang ada. Faktor-faktor pengeluaran adalah seperti buruh, tanah, modal dan usahawan. Dengan kadar pengangguran kurang daripada 4%, iaitu hanya berlaku pengangguran geseran dalam ekonomi. Pengangguran geseran ialah pengangguran sementara waktu ataupun pengangguran jangka masa pendek sahaja. Isu yang ketiga iaitu pertumbuhan ekonomi. Apakah yang dimaksudkan sebagai pertumbuhan ekonomi? Iaitu perkembangan kegiatan ekonomi dari semasa ke semasa yang menyebabkan keluaran negara benar semakin meningkat berbanding tahun sebelumnya. Setiap negara berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerana semakin tinggi kadar pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan semakin baik keadaan ekonomi negara tersebut. Itulah tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, iaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Isu yang keempat iaitu imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran merupakan suatu rekod kewangan yang menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar wang serta modal sesebuah negara dengan negara lain dalam tempoh tertentu. Imbangan pembayaran diperoleh dengan mencampurkan akaun semasa, akaun modal dan akaun ketinggalan dan kesilapan. Kita akan lanjutkan imbangan pembayaran pada bab 5 nanti. Setiap negara berusaha untuk membaiki imbangan pembayaran supaya pengaliran masuk wang dan modal ke atas negara melebihi pengaliran wang dan modal keluar negara. Itulah tujuan untuk mencapai imbangan pembayaran, iaitu untuk membaiki imbangan pembayaran.
apakah langkah-langkah untuk mengatasi isu ekonomi? Terdapat 2 langkah, iaitu dasar sebelah permintaan dan dasar sebelah penawaran. Sama-sama kita lihat apakah dasar-dasar di bawah dasar sebelah permintaan dan apakah dasar-dasar sebelah penawaran. Langkah-langkah mengatasi isu ekonomi iaitu dasar sebelah permintaan yang terdiri daripada dasar fiskal, dasar kewangan dan kawalan langsung. Dasar sebelah penawaran terdiri daripada menurunkan cukai pendapatan syarikat, menurunkan cukai ke atas input, menurunkan cukai ke atas input yang diimport, memberi galakan fiskal dan galakan untuk melakukan penyelidikan serta galakan pelaburan lain. Di sini kita lihat ada kata kunci dasar sebelah penawaran iaitu kata kuncinya menurunkan. Dasar sebelah permintaan antaranya iaitu yang pertama, dasar fiskal. Dasar fiskal iaitu merupakan satu dasar kerajaan menggunakan cukai, T, tax, dan perbelanjaan kerajaan, G, government expenditure, untuk mengatasi masalah ekonomi. Semasa kemelesetan ekonomi dan pengangguran yang tinggi, kerajaan akan menurunkan cukai dan menambahkan perbelanjaan kerajaan iaitu dasar belanjawan mengembang. Kesannya, perbelanjaan agregat meningkat, pendapatan negara meningkat dan permintaan agregat akan meningkat. Kalau permintaan agregat akan beralih ke kanan dan dengan andaian penawaran agregat AS tidak berubah, tingkat harga meningkat dan keluaran negara benar meningkat. Kenaikan harga menunjukkan berlaku peningkatan ekonomi dan peningkatan keluaran negara benar menunjukkan berlaku peningkatan guna tenaga dan mengurangkan pengangguran dalam ekonomi. Ini dapat diterangkan melalui kelok ADAS dan kita akan lanjutkan pada bab 3 nanti. Semasa inflasi, iaitu kerajaan akan meningkatkan cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, iaitu dasar belanjawannya ialah dasar belanjawan menguncup. Kesannya, perbelanjaan agregat berkurang, pendapatan negara meningkat dan permintaan agregat berkurang. Keluk permintaan agregat akan beralih ke kiri dengan andaian penawaran agregat AS tidak berubah. Tingkat harga turun dan keluaran negara benar menurun. Penurunan harga dan pengurangan keluaran negara benar menunjukkan inflasi dapat dikurangkan. Ini dapat diterangkan melalui kelok ADAS dan kita akan lanjutkan pada bab 3 nanti. Setakat ini kita lihat balik tentang dasar fiskal iaitu untuk mengatasi kemelesetan ekonomi dan pengangguran, kerajaan akan menggunakan T dengan G iaitu menurunkan T, menaikkan G. Untuk mengatasi inflasi, kerajaan akan meningkatkan T dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan G. Inflasi, naikkan T, kurangkan G. Dasar yang seterusnya iaitu dasar kewangan.
Dasar kewangan merupakan dasar yang dijalankan oleh Bank Pusat dengan mengawal penawaran wang dan kadar bunga untuk mengatasi masalah inflasi. Untuk mengatasi masalah-masalah inflasi dan juga pengangguran iaitu masalah ekonomi. Di sini kita lihat bahawa dasar kewangan yang dijalankan iaitu mengawal penawaran wang iaitu MS, Money of Supply dan kadar bunga rates. R. Semasa kemelesetan ekonomi dan pengangguran yang tinggi, Bank Pusat akan menambahkan bekalan wang dan menurunkan kadar bunga. Dasar ini ialah dasar kewangan mengembang. Kesannya, perbelanjaan agregat akan meningkat, pendapatan negara meningkat dan permintaan agregat akan meningkat. Keluk permintaan agregat akan beralih ke kanan dan dengan andaian penawaran agregat tidak berubah, tingkat harga meningkat dan keluaran negara meningkat. Kenaikan harga menunjukkan berlakunya peningkatan ekonomi dan peningkatan keluaran negara benar menunjukkan peningkatan guna tenaga dan pengangguran dapat dikurangkan. Semasa inflasi, Bank Pusat akan mengurangkan bekalan wang dan menaikkan kadar bunga. Dasar ini ialah dasar kewangan mengucup. Kesannya, perbelanjaan agregat berkurang, pendapatan negara berkurang dan permintaan agregat akan berkurang. Keluk permintaan agregat akan beralih ke kiri dengan andaian penawaran agregat tidak berubah, tingkat harga dan keluaran negara benar menurun. Penurunan harga dan pengurangan keluaran negara benar menunjukkan inflasi dapat dikurangkan. Di sini kita lihat ada dua isu makroekonomi di bawah dasar kewangan ini. Untuk mengatasi kemelesetan ekonomi dan pengangguran, Bank Pusat menambahkan bekalan wang, naikkan MS dan menurunkan kadar bunga, turunkan R. Naikkan MS, turunkan R semasa kemelesetan ekonomi dan pengangguran. Isu makroekonomi yang kedua iaitu semasa inflasi. Bank Pusat akan mengurangkan bekalan wang, turunkan MS dan menaikkan kadar bunga, naikkan R. Semasa inflasi, kurangkan MS, naikkan R. Seterusnya, kawalan langsung. Kawalan langsung merupakan langkah kerajaan untuk mengawal beberapa kegiatan tertentu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Antaranya, mengawal harga petrol dan diesel dengan memberi subsidi supaya harganya lebih murah. Kawalan pertukaran mata wang asing untuk menjaga kestabilan sektor luar negara dan mengawal harga bahan makanan utama di pasaran seperti harga beras, tepung, susu, ayam dan sebagainya untuk mengurangkan masalah inflasi bagi menjamin kebajikan masyarakat. Dasar sebelah penawaran merupakan dasar kerajaan untuk mempengaruhi penawaran agregat AS bagi merangsang kegiatan ekonomi. Antara alat-alat dasar sebelah penawaran ialah seperti yang pertama, menurunkan cukai pendapatan syarikat, cukai corporate. Kedua, menurunkan cukai ke atas input. Ketiga, menurunkan cukai ke atas input yang diimport. Keempat,
memberi galakan fiskal. Kelima, galakan untuk melakukan penyelidikan. Dan yang terakhir, galakan pelaburan lain. Dasar sebelah penawaran merupakan dasar kerajaan untuk mempengaruhi penawaran agregat AS bagi merangsang kegiatan ekonomi. Antaranya alat-alat dasar sebelah penawaran yang cikgu telah pun sebut tadi iaitu menurunkan cukai pendapatan syarikat, cukai korporat, menurunkan cukai ke atas input, menurunkan cukai ke atas input yang diimport, memberi galakan fiskal, memberi galakan untuk melakukan penyelidikan dan galakan pelaburan lain. Ingat bahawa alat dasar sebelah penawaran ada kata kuncinya iaitu menurunkan cukai pendapatan syarikat, menurunkan cukai ke atas input, menurunkan cukai ke atas input yang diimport. Ketiga-tiga ini ada kata kunci menurunkan. Menurunkan cukai pendapatan syarikat, cukai korporat. Penurunan cukai pendapatan syarikat akan menyebabkan keuntungan firma selepas cukai meningkat. Oleh yang demikian, keupayaan firma untuk menambahkan pengeluaran semakin meningkat. Peningkatan keluaran menyebabkan penawaran agregat meningkat dan kelok penawaran agregat beralih ke kanan. Kedua, menurunkan cukai ke atas input. Penurunan cukai input menyebabkan kos pengeluaran firma berkurang. Keupayaan firma untuk menambahkan pengeluaran akan meningkat. Pertambahan pengeluaran akan menyebabkan penawaran agregat meningkat dan kelok penawaran agregat beralih ke kanan. Ketiga, menurunkan cukai ke atas input yang diimport. Penurunan cukai input yang diimport menyebabkan kos pengeluaran firma berkurang. Keadaan ini akan meningkatkan daya saing firma untuk menambahkan pengeluaran. Pertambahan pengeluaran akan menyebabkan penawaran agregat meningkat dan kelok penawaran agregat beralih ke kanan. Di sini kita dapati bahawa ada persamaan iaitu penawaran agregat beralih ke kanan. Kesan daripada penurunan cukai pendapatan syarikat, kesan daripada penurunan cukai ke atas input. Perhatikan penawaran agregat beralih ke kanan dan juga menurunkan cukai ke atas input yang diimport, kelok penawaran beralih ke kanan. Kita akan lanjutkan untuk penerangan kelok ADAS ini dalam bab 3 nanti. Memberi galakan fiskal. Galakan fiskal boleh diberikan melalui pengurangan cukai ke atas firma domestik yang akan menjalankan pelaburan baharu dan pengecualian cukai terhadap pelaburan langsung asing. FDI, Foreign Direct Investment. Tindakan ini akan mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan barang modal firma tersebut. Pengeluaran akan bertambah, penawaran agregat akan meningkat dan kelok penawaran agregat akan beralih ke kanan. Di sini kita perhatikan sekali lagi, kelok AS beralih ke kanan. Galakan untuk melakukan penyelidikan. Kerajaan tidak mengenakan cukai keuntungan yang digunakan oleh firma untuk menjalankan penyelidikan. Di samping itu, kerajaan juga memberikan subsidi untuk kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh firma. Hal ini akan mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan produktiviti. Kesannya, pengeluaran meningkat, penawaran agregat meningkat dan kelok penawaran agregat
beralih ke kanan. Sekali lagi kita perhatikan kelop penawaran agregat beralih ke kanan. AS ke kanan. Kalahkan pelaburan lain, kerajaan akan menyediakan kemudahan yang lebih baik untuk menggalakkan pelaburan seperti memperbaiki pentadbiran kerajaan, meningkatkan kemudahan infrastruktur dan membenarkan pelabur asing membawa balik keuntungannya. Keadaan ini akan meningkatkan pelaburan, oleh itu pengeluaran meningkat, penawaran agregat meningkat dan kelop penawaran agregat beralih ke kanan. Sekali lagi kita perhatikan kelop penawaran agregat beralih ke kanan. AS ke kanan. Dalam subtopik yang seterusnya kita akan pelajari iaitu petunjuk makroekonomi. Antaranya terdapat 8 petunjuk makroekonomi yang kita akan pelajari dalam 1.3 ini, iaitu A. Keluaran negara kasar KNK, B. Kadar inflasi, C. Kadar pengangguran, D. Kadar pertumbuhan ekonomi, E. Kadar bunga, F. Kitaran perniagaan, G. Akaun dagangan, H. Akaun semasa. Kita akan bincangkan petunjuk makroekonomi di video akan datang. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Thank you. Selamat maju jaya kepada anda dalam semester 2. Bye-bye.